Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh, Salam kepada semua student-student segamat. Lama tak jumpa you all, jadi saya tak membuang masa, saya nak terangkan tentang multimedia lah. Okay, mungkin kalau ada soalan, Hafizan, kita akan kumpul dekat ujung ke ataupun diorang boleh tanya in between? Kalau dah habis session, contohnya multimedia dah habis, so maybe kita boleh tanya. So kalau tak ada soalan nanti kita akan kumpul dekat ujung lah. Okay. Kalau better macam tu lah kot. Jadi maksudnya lepas saya habis slot saya tu, you all boleh tanya terus lah. Kalau kumpul nanti takut dah lupa. Takut nanti saya pun nak keluar awal ke Boleh? macam tu. Boleh Okay. Jadi Uh, berkaitan dengan multimedia, alright. Biasanya student akan tanya tau, projek apa yang boleh dibuat. Bentuk yang macam mana diterima oleh UiTM Segamat. Jadi semua rasanya dah ambil subjek multimedia dan you all tahu bila kita buat projek multimedia ada dua bentuk yang memang kita akan gunakan. Yang pertama ni is a linear multimedia and the second one is a non-linear multimedia. So kesimpulannya yang saya nak highlightkan adalah sekiranya you all nak buat projek multimedia, you kena ingat dua benda ni. Projek yang dibenarkan hanya ada dua bentuk saja, iaitu sama ada linear multimedia, maksudnya projek tu you tahu kan linear kan, maksudnya terus je macam montage, mungkin video corporate, itu contoh untuk linear multimedia. Ataupun the second one is a non-linear multimedia, which is ada interaction between you and your program. Contoh mungkin buat untuk application, mungkin kiosk ataupun ada juga student yang mungkin bertanya, website. Boleh ke buat website? Boleh ke gunakan gunakan HTML dan sebagainya? As long as tools tu dikira sebagai multimedia authoring tools. You tahu kan, bila kita sebut multimedia authoring tools, maksudnya adalah satu tools yang akan combine, akan cover all multimedia elements. Ikut grafik, text, audio, sound, video tu semua. So bila tools tu boleh combine multimedia element, so it's okay, possible untuk you buat. Contohnya website. Website kalau you tengok dalam website kita ada image, kita ada graf, kita ada video, kita ada animation. So ada tag. Jadi website boleh dibenarkan. Tetapi you kena ingat, ada beza kalau orang yang buat sistem dengan multimedia punya website. Bila you claim you punya web sebagai contoh, sebagai multimedia punya tema, wajib kena ada all multimedia element. Okay, tag, grafik, animation, video tu kena ada. Ada student yang kadang-kadang dia buat poster tau. So boleh ke poster dijadikan satu projek multimedia? Jawapannya adalah tak boleh. Poster boleh dijadikan sebagai salah satu you punya kerja dekat masa intern. Maksudnya buat ni, itu salah satu je. Mungkin kena ambil rakam video ke, itu mungkin salah satu. Tetapi untuk you produce report nanti, final project tak boleh. You boleh masukkan dekat dalam logbook sebagai salah satu daripada kerja-kerja you. Tetapi untuk projek multimedia tak boleh. So, saya ulang sekali lagi, ada dua saja projek multimedia yang dibenarkan, sama ada linear ataupun non-linear. Dengan kata lain, you akan terlibat dengan semua kerja-kerja yang lain. Maksudnya image editing, sound editing, video editing dan sebagainya. Cuma beza je adalah kalau you pilih linear, you tak ada interaction punya part. Selain daripada tu, you akan ada semua multimedia element. Dan satu lagi yang saya suka nak highlightkan berkaitan dengan report, cara you terangkan dalam report jangan gunakan elemen-elemen yang orang boleh copy paste. Contoh you terangkan dalam multimedia elemen katalah ada teks. You terangkan teks secara general. Umpama seorang katalah student A buat tentang multimedia. Student B buat multimedia, dia boleh copy and paste letak dekat tempat dia je report dia. Kalau you style buat macam tu tak dibenarkan. You kena elaborate, you kena terangkan setiap elemen by project. Maksudnya kawan you betul, dia mungkin buat montaj, you pun buat montaj. Tetapi teks yang digunakan mungkin berbeza, teks yang you gunakan mungkin berbeza. Jenis font yang you pilih berbeza, daripada mana source yang you dapat berbeza. Jadi
you kena ingat setiap elemen tu perlu diterangkan secara detail. Dan dia memang tak akan boleh copy paste daripada orang lain. Macam tu tak boleh. Dia tak boleh too general. So setiap elemen maksudnya teks. Lepas tu kita ada image. Image sebagai contoh. Student A mungkin guna Photoshop. Student B mungkin guna CorelDRAW. Dan mungkin image ni diambil daripada internet. Dan image tu berbeza-beza penerangan. Apa yang boleh you masukkan dalam setiap elemen? Yang pertama adalah you boleh masukkan tool-tools yang you gunakan. Dan you kena ingat satu lagi, apa yang you boleh masukkan adalah sample for each element. For example, image. Saya tahu you punya montage tu ada banyak, tetapi mungkin ada part yang mana yang you edit image you boleh letak sample. Tak semua tapi sample. Mungkin dalam 2 ke macam tu just sample. Begitu juga dengan video, begitu juga dengan animation. So each part tu seboleh-bolehnya kena ada sample dan detail penerangan bagi setiap elemen tu yang relate dengan projek. Dapat tangkap? Okay, itu yang core dia berbeza dengan yang lain macam programming dan sebagainya. Sebab programming dia ada style dia sendiri tau. You all multimedia kena ada style multimedia punya part. Itu yang saya nak highlightkan. Yang pertama adalah bentuk projek yang dibenarkan. Yang kedua, elemen cara you nak explain setiap elemen tu. Okay, dan yang seterusnya yang saya nak highlightkan adalah dalam report multimedia ada storyboard. Storyboard tu adalah wajib. Storyboard tu adalah wajib. Sesiapa yang buat non-linear multimedia wajib ada satu lagi tambahan iaitu kita panggil sebagai navigation map ataupun site map. So navigation map ni ataupun site map ni penting sebab dia tunjukkan dia punya flow daripada atas ke bawah, dia punya hierarchy dia. So navigation map ni ataupun site map ni sangat penting sesiapa yang buat non-linear multimedia. Sesiapa yang buat linear multimedia, dia cukup dengan storyboard tak apa. Sebab apa? Dia hanya bermain dengan duration. Saat yang pertama ini keluar, saat kedua dia keluar. Sebab dia bentuk dia sequence, dia ikut sequential kan lepas satu. So tak jadi masalah. Tetapi untuk non-linear, sebab dia akan melibatkan interaction yang pelbagai, so kena ada site map. Jadi rasanya untuk multimedia, itu saja yang part-part yang crucial yang mungkin yang saya nak highlightkan untuk projek multimedia. Kalau ada sesi soal jawab mungkin boleh tanya terus. Ada soalan tentang multimedia? Ada tak? Ada 108 orang, 109 kat sini? Okey, boleh tak kalau student gunakan CMS? Kita tahu tak CMS, nak buat web ada banyak cara. Salah satu adalah kita menggunakan CMS. CMS tu adalah Content Management System. Contoh Content Management System adalah kita gunakan Joomla, kita gunakan WordPress. So soalan dia, boleh ataupun tidak? Sekiranya you pilih website design menggunakan CMS, boleh dengan syarat. Yang pertamanya, saya ulang sekali lagi, elemen multimedia tu kena ada. Walaupun katalah bos tak suruh pun letak video, you kena insert, you kena embed juga dekat mana-mana video punya elemen kat situ. Dan untuk tambahan, mungkin you boleh tambahkan cara you configure, mungkin you configure you punya CMS tu you boleh letakkan juga. Itu untuk you punya laporan. You boleh masukkan juga sedikit. Mungkin tak terlalu detail tapi mungkin ada sedikit-sedikit you print screen ke macam mana step-step yang you buat, pengalaman yang you buat tu. Okay, sebab apa? Kalau kita menggunakan CMS, kebanyakan dia punya layout tu dah ada dan kebanyakannya kita gunakan template, benda tu semua dah ada. So sangat mudah berbanding dengan student-student yang mungkin dia pilih tema untuk programming. Dia mungkin lagi susah sebab dia kena buat macam-macam dia kena buat. Jadi untuk student-student yang memilih CMS ataupun Content Management System, ada sedikit tambahan yang diperlukan adalah mungkin you boleh masukkan technical part macam mana you configure CMS tu. In term of mungkin daripada setting untuk dekat dia punya web hosting, you boleh masukkan beberapa elemen tu as additional untuk selain daripada multimedia elemen tu. Okay, yang mungkin tu saja kot yang saya nak highlightkan. Ada soalan tak daripada sesiapa? Daripada saya
I rasa student kita ni diorang bila tengok list of project yang boleh dibuat, diorang sangat tertarik dengan video corporate. Like every semester kita ada student yang tanya like, this is video corporate, ini video corporate yang saya jalankan. Boleh nasihatkan sikit tak pada student kita? Actually video corporate tu is not as easy as mereka nampak, dan bukannya video corporate is not video montage. Untuk mereka Okay. bezakan. Okay? Okay. Saya tunjuk bagi okay, sekarang ni seperti mana yang Puan Hafizah bagi tahu, ada dua sekarang ni kita sentuh tentang linear multimedia, satu kita sentuh tentang montaj, satu kita sentuh tentang video corporate. Apa beza je? Dari segi konsep sama. Dari segi konsep dia is a linear multimedia, tetapi dari segi approach tak sama. Kenapa tak sama? Sebab you kena ingat bila kita design sesuatu multimedia, dia ada objektif. So objektif untuk apa? Kalau corporate, video corporate, dia lebih kepada kita nak sampaikan maklumat. So bila you nak sampaikan maklumat, okay, ada beberapa benda yang you kena lihat. Yang pertamanya, image. Okay, yang keduanya, suara, teks. Elemen-elemen ni sangat penting. Tak sama dengan montaj. Sekiranya you buat corporate video, okay, yang pertamanya, sebelum you buat sesuatu apa pun, mesti kena ada storyboard. You kena ada script. Video corporate bukan semudah-mudah you duduk depan skrin lepas tu you nak cakap. Tak, dia tak semudah macam tu. So you kena buat script. Okay, daripada script tu baru datangnya idea apa mungkin elemen-elemen yang you nak letak, berapa masa yang diperlukan. So setiap satu ni kalau you menggunakan original content, maksud saya video you shoot sendiri, audio you rakam sendiri, dia adalah kerja yang agak panjang juga. Sebab apa? You nak buat skrip sendiri. Lepas tu nak masukkan, nak slider, nak masukkan dia punya suara, nak masukkan teks dekat bawah-bawah tu. Itu ambil masa juga. Sebab itu sesiapa yang kata nak buat corporate video tu mudah. Sebenarnya kalau you buat original sendiri, semua elemen ambil masa. Bukan masa yang sekejap juga. I bagi tahu you. Untuk corporate video, kalau you betul-betul suka, tak lari tau. Harga dia tak lari. RM10,000 sangat minimum. You boleh pergi sampai RM20,000 untuk buat benda macam tu je, corporate, video corporate. Kalau you tengok macam dekat TV tu, lagilah. Boleh je RM100,000. Mungkin ditanyakan, kenapa macam mana cik boleh sampai RM100,000 buat corporate video? You tahu tak, untuk rakam suara, sebagai contoh mungkin you ambil suara daripada artis, you bayar untuk rakam suara tu je RM4,000 you untuk bayar dia. You tak masuk lagi mungkin you akan gunakan you gunakan drone dan sebagainya, you ambil daripada capture daripada atas dan sebagainya, you nak kena sewa drone dan sebagainya. So dia akan ada value yang sangat tinggi tau. Tak termasuk lagi yang sebagainya. Sebab itu sesiapa yang suka buat corporate video, sebenarnya untuk sekarang sangat okey dan sangat bagus sebabnya dia ada demand. Sekarang ni dia ada demand. Kalau dulu, kalau you tengok sekarang ni, orang nak share apa melalui video. Betul tak kan? Nak share sesuatu melalui video. So company akan suruh buat corporate video untuk terangkan tentang company dia dan sebagainya. Dan cuma ada satu lah, kadang-kadang ada orang yang buat corporate video tu yang memang kalau you tengok corporate video, dia jarang banyak teks ada. Teks tu bukan tak ada, tetapi teks yang simple. You jangan buat macam slide PowerPoint orang nak kena baca semua. Dan satu lagi, kalau you buat panjang baca-baca orang pun menyampah. Baca semua orang pun boleh baca kan. So kena ada suara, kena ada teks tulisan juga. Okay, kena ada gambar, kena ada video dan kena ada animation. Itu kalau you nak buat corporate video. Dan satu lagi, sertakan you punya skrip. Sesiapa yang nak buat corporate video, kena ada skrip. Kan bila bila benda tu berjalan, kan mungkin ada teks kan, ada bercakap. So skrip tu kena ada, kena letak dekat dalam you punya report. Okay, ni saya cerita tentang corporate video. Now, cerita tentang montaj. Montaj, you tahu ada sikit beza antara montaj dengan corporate video. Montaj biasanya, dia punya duration agak pendek. Walaupun pendek, tetapi ikut ingat, kalau you boleh produce, sama juga harga dia memang sangat mahal. Saya taklah pernah buat montaj yang terlalu sangat mahal. Paling tinggi pun saya hit montaj dalam RM4,000 je macam tu. Kalau corporate video tu memang berpuluh-puluh ribu. So, montaj dia memang pendek. Dia tak lama, tetapi dia kena sharp.
Masuk sharp tu maksudnya kena tepat apa sebenarnya you nak sampaikan. Kalau dah melewi-lewi sangat, dia dah jadi orang menyampah nak tengok. Dan dia biasanya tak adalah montaj yang terlalu banyak suara, banyak teks, sebab dia lebih simplifykan, summary-kan content tau. Dia tak sama dengan video corporate. Video corporate sepatutnya dia memang boleh panjang. Dia tak ada masalah. Sebab apa, dia nak menerangkan tentang sesuatu. So memang agak panjang berbanding montaj. Montaj dia memang agak simple, padat, dan biasanya animation dia banyak. Dan kalau nak menggunakan yang tools yang biasa macam Premiere ke benda, boleh juga, tetapi tak berapa. Tak berapa okey, bukanlah tak berapa okey. Tak okey sangat lah untuk montaj. Montaj you kena pergi go yang lain. Contoh macam After Effects, kena macam tu lah. Untuk Photoshop, untuk Flash, Adobe Animate boleh juga buat montaj. Boleh juga. Maksudnya dia kena ada banyak sikit elemen-elemen animation. Ada banyak elemen animation you kena masukkan untuk montaj. Sebab itu dia kena ada interaktif, orang tengok teruja. Lagu kena semangat. Sebab dia montaj ni elemen yang menyebabkan orang akan wow, faktor dia adalah bila ada unsur keterujaan, dia teruja tengok. So macam mana nak datangkan unsur keterujaan tu? Lagu. Keluar boom boom terbang-terbang tu. Sebab tu dia animation dia kena banyak. So hati-hati, bukan mudah nak buat montaj ni, bukan mudah. So satu, kalau nak buat montaj, efek kena tinggi. Bukanlah, efek tu kena banyak sikit lah. Kalau video corporate, tak semestinya efek kena banyak. Sebab kadang-kadang orang annoying, banyak sangat bergerak-gerak orang menyampah. Orang nak tahu maklumat tapi banyak sangat animation efek pun kadang-kadang orang tak suka. So, you kena tahu tema yang you pilih. Kalau interaktif multimedia pula berbeza. Tengok tema juga, you buat untuk siapa. So, setiap tema akan ada approach yang berbeza, cara yang berbeza. Benda ni you boleh dapat apabila you buat sesuatu projek, you akan belajar lah dari masa ke masa lah. Okay? Encik Puan Wan Nur Hafizah, ada soalan lain? Cukuplah dulu sementara. Thank you. Okay. Itu saja kot. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.